Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para juri yang adil lagi bijaksana. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jeriwara bin Jemekdi. Saya merupakan murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Beko, berketurunan orang asli dan tinggal di perkampungan orang asli Tanah Gemo, Tangkak, Johor. Sekarang saya akan menyampaikan realisasi buku yang bertajuk Ancaman Penyakit. Pengarang bagi buku ini ialah Nora binti Haji Samad. Buku ini diterbitkan oleh Good Monk Enterprise. Buku ini diterbitkan pada tahun 2003 dan mengandungi 70 halaman muka surat. Buku ini adalah mengenai pelbagai jenis penyakit yang menimpa masyarakat dunia. Kebanyakan penyakit terjadi disebabkan beberapa faktor dan bergantung kepada tahap kebersihan individu, jenis makanan, persekitaran dan sebagainya. Di dalam buku ini terkandung jenis-jenis penyakit yang terbahagi kepada 4, iaitu pertama, penyakit-penyakit lazim seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Kedua, penyakit berbahaya seperti AIDS dan Ebola. Ketiga, penyakit bayi seperti batuk dan cacar. Dan keempat, penyakit haiwan seperti penyakit kuku dan mulut dan JE. Kesemua penyakit ini wujud disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya faktor makanan seperti makanan terdedah, makanan bergula, makanan berlemak, mengandungi bahan berperisa, makanan bergaram dan makanan busuk. Faktor sikap individu seperti kebersihan diri, merokok dan sebagainya. Selain itu disebabkan oleh faktor persekitaran, iaitu kawasan yang tidak bersih, binatang belaan dan juga haiwan perosak. Buku ini menerangkan tentang cara untuk mengatasi penyakit, antaranya mengamalkan hidup yang sihat, makanan yang seimbang, minum air yang bersih, menjaga kebersihan, menghirup udara segar, melakukan kerja yang seimbang, keseimbangan mental dan menghindari tindakan yang berisiko. Kesimpulannya, setiap orang mempunyai potensi untuk menghidap berbagai jenis penyakit. Setiap penyakit boleh menyerang semua golongan umur. Oleh itu, setiap individu harus mengambil langkah wajar supaya penyakit ini dielakkan. Sekian, terima kasih kepada saya Jeriwara bin Jemekdi. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para juri yang adil lagi bijaksana. Pada hari ini saya akan mengulas isu mengenai pembelajaran di rumah semasa PKP. Pandemik COVID-19 telah banyak merubah kehidupan manusia pada hari ini. Dalam aspek pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah yang merupakan pilihan terbaik dalam menghadapi situasi ini. Pengajaran dan pembelajaran di rumah bermaksud pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan apabila murid tidak hadir ke sekolah dalam satu tempoh atau tertentu, atau sebab bencana atau sebab-sebab lain. Di Malaysia, PDPR dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian atau secara luar kawasan sekolah. Offsite, guru boleh melaksanakan PDPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi pelajar dan murid di seluruh negara lihat bukan sahaja membawa cabaran kepada ibu bapa, malahan guru dan pelajar juga terpaksa berdepan dengan berbagai isu
wujud masalah kekurangan internet, kelemahan capaian internet, serta kurang keyakinan kepada berkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Antara keluhan yang timbul daripada pelaksanaan PDPR ini adalah yang pertama, ibu bapa terbeban dengan perlu berbelanja agak besar untuk membeli pelbagai peralatan untuk pembelajaran melalui PDPR. Yang kedua, ialah cabaran internet yang tidak menentu yang boleh mengganggu interaksi guru dan murid, terutama bagi murid-murid yang tinggal di kampung atau pedalaman yang mengalami kesukaran cabaran internet. Yang ketiga, guru berdepan dengan masalah penggunaan data internet yang tinggi, terutama untuk memuat turun video serta audio semasa PDPR kerana melibatkan kos internet yang tinggi. Yang keempat, kehadiran murid-murid secara dalam talian dalam kalangan murid dilihat agak rendah. Yang kelima, murid-murid berdepan dengan cabaran belajar di rumah. Suasana kurang selesa di rumah boleh mengganggu murid-murid ketika mengikuti kelas secara dalam talian. Hakikatnya, seluruh negara berdepan dengan masalah yang sama. Jadi, semua pihak perlu berlapang dada menerima sistem pendidikan norma baru ini di saat pandemik COVID-19 belum beredar. Apa yang saya boleh rumuskan ialah yang pertama, guru dan ibu bapa perlu saling melengkapi untuk mewujudkan ekosistem pembelajaran yang berkesan untuk anak-anak di rumah. Guru perlu bersedia dengan menyediakan bahan PDPR yang berkesan dan boleh diukur. Ibu bapa perlu menjadi mata dan tangan untuk sementara waktu sehingga sekolah dibuka. Akhir kata, semua pihak harus bergandeng bahu untuk memastikan pembelajaran dapat diteruskan walau dalam situasi yang agak mustahil sekalipun. Sekian, terima kasih daripada saya, Jadiwara bin J. McD. Stay at home. Kita jaga kita.